Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi, ikut baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Surah Al-Baqarah ayat 274. Buka masing-masing dah ada Quran dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Berempat ayat. Berempat ayat. Masuk belakang juga. Berempat. Masuk ke belakang berempat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Nu'man Bashir dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang sudi untuk baca sekali. Ingatlah kita buat program pagi-pagi ni, idea dia yang pertama dia ialah untuk kita bagi baca Quran juga pagi-pagi. Setiap pagi kita mulakan salih ala sayyidina Muhammad hari kita dengan kita baca Quran. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, salih ala sayyidina Muhammad, kita kalau boleh nak melalui seluruh Al-Quran ini dengan tafsir. Tuan-tuan ikut je, tiap-tiap hari tuan ikut je. Setiap hari jangan miss untuk kita ikut supaya seluruh Al-Quran itu kita lalui dengan kita faham apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan Al-Quran. Apa yang dimaksudkan dengan ayat tersebut. Setiap ayat, setiap hari kita akan baca satu. InsyaAllah istiqamah. Dan cita-cita kita supaya seluruh Al-Quran itu kita bukan sakat baca, tapi kita pernah melalui tafsiran tentang ayat tersebut. Itu yang kita nak. InsyaAllah boleh. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Zurin coming Ustaz, masya-Allah. Kamariah Saipul Bahrin, Ila Karmilah, Dipah Miko, Azlina Burhan, Zahra Hussein, ahlan wa sahlan. Nurmala Muizzle, Faridah Ismin, Waalaikumsalam. Ruslida Muda, Ila Kasran, Rushdi, Muhammad Hafiz, Cik Nurdin. Okey, kita nak sambung. Hari ini kita akan sambung pada ayat ke-274. Firman Allah Ta'ala. Tafsiran ya. Tuan-tuan yang ada kitab macam saya, kitab tafsir Ibnu Kathir, buka muka surat 483 pada perenggan yang paling bawah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Snobi, waalaikumsalam. Nurul Husna, waalaikumsalam. Wan Nurazina. Baik, salli ala sayyidina. Okey. Oh, Pak Long Ghazali pun ada. Alhamdulillah Pak Long, Pak Abang. Lama tak kayuh sekali. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Dan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan
falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi dan terang-terangan, sallallahu alaihi Muhammad, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 274. Ini merupakan pujian Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi Muhammad, dan mengharapkan redanya. Pujian apa ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Pujian Allah. Allah bagi kredit, Allah bagi pengiktirafan kepada orang yang keluarkan infak siang, malam, sembunyi ke, terang ke, siang ke, malam ke, Allah puji dia. Allah kata apa? Dia akan mendapat pahala di sisi Rabb-Nya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak ada kekhawatiran, tak ada sedih hati. Bila kita buat keluar infak, Allah kata Allah akan cabut khawatir dalam hati. Khawatir apa? Khawatir, sekali kita akan bincang khawatir ni. Rasa sedih tak ada, rasa khawatir tak ada. Tapi bila kita infak, kita jadi rasa khawatir pula. Khawatir apa? Khawatir duit habis, khawatir harta kurang, kan? Tapi Allah kata apa? Tak, patutnya bila keluar infak, hati kita tak ada hilang rasa khawatir. Bukan sekadar hilang rasa khawatir, sedih pun tak ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Patutnya macam tu. Lalu subhanallah, mereka berinfak di segala waktu, baik malam maupun siang, dan dengan berbagai cara, baik dengan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ini salah satu benda yang kita nak kena ajak diri kita. Tuan-tuan, macam mana saya nak ajak diri saya lah, nak ajak diri tuan-tuan. Anwar Mak Isa, ahlan wa sahlan. Ini sahabat saya, Anwar Mak Isa ni. Tuan-tuan pergi cari dia, tahu dekat mana? Tuan-tuan pergi cari dia dekat Gunung Jerai. Dia duduk kerja dekat hotel kat atas Gunung Jerai tu. Salih Semat. Tuan-tuan, geng-geng kayu basikal, pergi naik basikal, kayu basikal pergi naik Gunung Jerai, pergi cari ni sahabat saya ni, nama Anwar Mak Isa. Salih Allah Sayyid Muhammad. Nah, Rofiq Setiawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan tahu nak ajak macam mana? Tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan buat macam ni? Setiap hari, Salih Allah Sayyid di Pahmiko kata hati berbelah bagi nak bagi infak. Tiap-tiap hari kita akan dapat Salih Allah Sayyid Muhammad Den, saya nak jadi menantu ustaz. Oh, ada juga. Sila isi borang. Lalu temu duga dulu. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni tiap-tiap hari kan kita akan dapat maklumat orang susah lah, orang miskin lah. Tiap-tiap hari ada orang sakit. Tuan-tuan boleh tak tuan-tuan buat macam ni? Kalau boleh, tuan-tuan tengok yang tuan-tuan rasa macam sesuai, setiap hari bagi ada seorang yang tuan-tuan tolong. Bagi dia seorang, walaupun RM10. Ajak. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ada online kan, ada online banking. Kalau hari ni dah bagi cukup. Tapi kalau boleh tiap-tiap hari mesti ada satu. Ajak diri ni, ajak dia sampai dia jadi lekat. Sampai lekat. Ambil sallallahu alaihi wasallam tengok, oh masya-Allah orang ni ada perlu ni sebagainya. Kemarin ni ada seorang isteri dia buat apa kitchen atau nama, masak, isteri dia masak. Suami dia jadi runner. Suami dia pergi hantar kan, naik motor pergi hantar. Allahumma salli alaihi, sampai ajal dia kena langgak dengan orang mabuk. Jadi salih selamat kita doalah supaya apa? Salih alaihi Muhammad ada tindakan daripada pihak kerajaan untuk apa? Untuk ambil tindakan yang lebih tegas. Saya baru ni pun menteri pun dah buat statement kata kita akan revise balik hukuman kepada orang pemandu-pemandu mabuk ni, salih alaihi Muhammad, dengan hukuman yang lebih berat. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, menyusahkan orang. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kena langgak dengan pemandu mabuk. Meninggal dia, subhanallah Muhammad.
Tuan-tuan, sedangkan isteri dia dengan ada 5 orang nak cicit lagi. Isteri duduk masak. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada orang yang pi cari dan dapatkan maklumat, di share. Subhanallah. Tuan-tuan ambil maklumat tu, tuan-tuan bagilah walaupun RM10. Kemarin dapat juga maklumat ada sahabat-sahabat kita yang anak-anak dia sangkut dekat luar negara yang tak boleh nak balik, sedangkan tempat tu lah ni jadi masalah dengan COVID. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syafi'i Wahab, depan ustaz ada siapa? Ada keluarga saya. Ada keluarga saya kat depan ni, semua anak beranak saya, mak saya, adik-beradik saya, anak-anak beranak saya lah kat dalam ni. InsyaAllah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita nak buat macam mana? Tuan-tuan, ikhtiar untuk pergi tolong. Ikhtiar untuk tolong. Lah ni semua ada online, semua di hujung jari je. Kalau boleh, tuan-tuan buatlah supaya setiap hari ada je seorang yang tuan-tuan tolong, bagi infak. Boleh tak? Tuan-tuan, kita kalau boleh saya nak ajak tuan-tuan bagi orang makan pagi-pagi, sedekah orang makan pagi-pagi. Tuan-tuan pergi masjid, tuan-tuan balik masjid, tuan-tuan singgah kedai nak beli roti canai ke, tuan-tuan beli nasi lemak ke, tuan-tuan tengok ada orang yang duk makan dekat tepi, dekat dekat kedai tu, duk makan, orang masjid ke ketayak atas kepala, tuan-tuan pergi tolong, pergi bayar. Kalau boleh saya nak tu. Tapi kita tak boleh pergi masjid lah ni. Boleh tak tiap-tiap hari bagi ada walaupun seorang yang tuan-tuan tolong, yang tuan-tuan bagi semangat. Sebab Allah sebut, Allah kredit orang-orang macam ni. Orang-orang yang tak kira siang, tak kira malam, dia kira nak tolong orang. Tuan-tuan tengok subhanallah baru-baru ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa nama tu? Abang Boceh kan? Subhanallah tuan-tuan, waktu dia meninggal ramai orang pergi main jenazah dia. Kita pun heran pasal apa lah yang ramai sangat ni, sebagainya. Subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, lepas dia meninggal barulah terzahir bahawa banyak sedekah dia. Banyak sedekah dia. Orang ni kata, ustaz tahu dia lah ni duk bantu kami duk buat program-program, panggil ustaz-ustaz ceramah, dia duk tolong bayar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ni ada sekolah ni kata apa, dia tolong bayar sebagainya, dia tolong biaya yuran sebagainya. Subhanallah tuan-tuan, Allah zahirkan kemuliaan daripada hari kematiannya. Mudah-mudahan jadi kebaikan di akhirat. Sebab tu dalam surah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Munafiqun, sallallahu alaihi wasallam surah Munafiqun, yang Allah cerita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang mati pun minta kalau dia hidup balik dia nak buat apa? Dia nak sedekah. Kelebihan daripada sedekah. Boleh tak tiap-tiap hari? Tuan-tuan jangan risau. Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah janji, Allah kata apa? Takkan kurang harta orang sedekah. Allah janji, Allah akan balas balik dengan segala kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam, Allah akan gandakan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bukan setakat tu tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ni, Allah kata apa? Takkan dia akan hilang kegelisahan dalam hati dia. Hati dia tak gelisah. Bukan setakat hati dia tak gelisah, dia tak bersedih hati, hilang khawatir dalam hati dia, dan dia akan hilang kesedihan daripada hati dia. Habis tu takut apa? Allah dah janji kat kita. Tuan-tuan bagi je, tiap-tiap hari tuan-tuan ikhtiar untuk bagi. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan susah nak bagi, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, buat lagu ni. Sallallahu alaihi wasallam. Apa ni? Kami ustaz-ustaz, kami tak ada, saya berapa duit dalam akaun saya pun tak tahu. Saya tak pernah tengok. Cerita betul-betul ya, tak pernah tengok dalam akaun ada banyak mana. Tak tahu. Pasal Tok Guru duk pesan dulu, kalau pergi kuliah orang bagi sumbangan jangan tengok sampul. Jangan tengok berapa orang bagi. Nak jaga ikhlas tu. Kan Tok Guru pesan. Saya duk pegang kata Tok Guru tu lah. Kata, jangan minta, kalau orang bagi ambil lah. Tapi tak suruh tengoklah kat dalam tu. Sekali dapat banyak nak pergi pula. Dapat sikit tak mau pergi dah. Ini ikhlas. Dia duk ajak aku tu. Jadi Ustaz Samad tuan-tuan, kita tengok. Lepas tu dapat duit, ibu-ibu pun Ustaz Samad bagi dekat anak saya, tolong kira-kira apa tu, pekat pergi bank in, pekat tolong pergi bank in. Dia tak tahu berapa. Beg duit pun tak ada. Beg duit kita ni Ustaz ni sampul tu lah. Betul lah beg duit kita. Ibu minyak kereta ke apa sebagainya. Dan saya lihat Samad. Jadi yang duk jaga apa ni akaun tu, apa ni isteri saya, dia tolong jaga. Kalau nak bayar apa-apa, bagi dia tolong jaga. Bagi dia tolong bayar apa semua. Sebab tak apa, kita ni macam old timer juga lah kan. Lalu subhanallah, apa saya buat, saya tak mau bagi kita ni rasa gelisah. Tiap-tiap hari kalau ada yang tu, saya akan forward benda tu kat dia.
forward permohonan sedekah-sedekah tu semua tu, suruh dia yang bayar. So saya tak directly buat benda macam tu. Bila tak direct buat tu, taklah berasa sangat. Boleh faham dah ni? Tuan-tuan fikirlah macam mana. Yang paling penting saya nak minta tuan-tuan tolong tiap-tiap hari, tuan-tuan tolong bagi at least satu sedekah. At least satu sedekah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, baik dengan berbagai cara, baik dengan cara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sehingga kan memberi nafkah keluarga dinilai sebagai berinfak di jalannya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahihain, disebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika baginda menjenguknya ketika sedang sakit dan bertepatan tahun kemenangan, Ammul Fath, dalam riwayat lain disebutkan bertepatan dengan Haji Wada'. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tidaklah sekali-kali kamu berinfak untuk mengharap redanya, kecuali Allah akan menambah dan menaikkan derajatmu sampai sahaja apa yang engkau suapkan ke dalam mulut kamu, kepada mulut isteri kamu. So, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pergi jumpa Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu tu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit. Dia kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi sebut sesungguhnya apabila seorang sesungguhnya tidak sekali-kali kamu berinfak untuk mengharapkan redanya. Saya sebut hari itu, kita bincang awal. Allah pesan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, buat nak infak buat kerana Allah. Bukan pasal siapa-siapa. Sallallahu alaihi wasallam. Buat kerana Allah. Tuan-tuan buat kerana manusia, tuan-tuan akan kecewa. Ada time waktu manusia sayang kat kita, dia akan puji semua benda kita buat. Ada time dia dah tak suka kat kita, tuan-tuan, semua benda pun tak kena. Tu sifat manusia. Tak payah buat pasal manusia. Tuan-tuan buat kerana Allah. Tuan-tuan buat kerana Allah takkan mengecewakan kita. Tak mengecewa. Sallallahu alaihi wasallam. Faham ni? Buat kerana Allah. Letak redha Allah tu nombor satu. Yang lain Allah akan bagi. Tuan-tuan sedekah, ada orang sedekah. Pasal apa sedekah ni? Ada seorang tu, ni kisah benar ni, seorang anak muda umur 25 tahun. Dia punya sales dia bulanan juta. 1 juta, 1.5 juta sebulan pendapatannya. Umur berapa? 25 tahun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang tanya dekat dia, apa yang dia buat? Sedekah. Sedekah dia panggil, the power of sedekah. Buat macam mana? Setiap hari dia kata dia pergi masjid, dia buka beg duit dia, dia tengok note yang paling besar yang ada dalam akaun dia, dalam beg duit dia. Dia tengok yang paling besar kali. 100 lah dia akan masuk. Kalau tengok 50 lah akan masuk. Subhanallah. Dia kata tak lama Allah akan ganti balik. Tak lama Allah akan ganti balik. Sampai ke tahap lagi dia bagi, lagi dia dapat, lagi bagi, lagi dia dapat. Dia berasa macam tu. Tuan-tuan, lalu kita pun jadi semangat, kita pun nak tiru macam dia. Ada orang buat macam tu. Dia kata, dia tu dapat subhanallah dengan sedekah dia, dia lagi kaya, lagi kaya, lagi kaya. Kita pun nak tiru macam dia. Kita pun sedekah sebab nak kaya. Tuan-tuan, jangan sedekah sebab nak kaya. Sedekah kerana Allah. Allah akan bagi kita kaya. Maknanya sahabat, bukan setakat Allah bagi kita kaya, Allah bagi kita tenang hati. Bukan setakat tenang hati, Allah akan keluarkan kekhawatiran daripada hati kita. Bukan setakat tu, Allah bagi dekat kita jauh daripada kegelisahan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, dan Allah akan bagi keberkatan dalam kehidupan, dan Allah akan bagi sihat tubuh badan. Ada orang tulis sihat dengan sedekah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada tu keadaannya. Tuan-tuan, semua benda tu Allah akan bagi. Syarat dia apa? Bila kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita niat kerana Allah, selebihnya Allah akan bagi. Kita serah pada Allah apa yang Allah nak bagi kita. Boleh. Faridah Esmin, betul Ustaz, saya amalkan setiap hari buat sedekah subuh online. Ma'had Darul Faizin di antara favorite list saya. Saya banyak dapat ilmu, alhamdulillah. Terima kasih Faridah. Letakkan Darul Faizin ni sebagai favorite list. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah akan menjadi kebaikan. Jadi subhanallah, ada orang buat sedekah tu pasal apa? Pasal dia nak kelebihan. Tapi letaklah kerana nak mencari redha Allah. Selebihnya kita serah pada Allah. Apa yang Allah nak bagi terbaik kat kita. Kadang-kadang ada orang sedekah, tuan-tuan, yang baik dekat dia bukan kaya.
Dia sedekah, hidup dia macam tu je. Dia sedekah lagi, hidup dia macam tu je. Pasal apa? Tak kaya-kaya. Pasal Allah tahu, kalau aku bagi kaya kat dia, satgi dia dah tak sedekah dah. Kalau aku bagi kaya kat dia, dia jauh pada aku. Maka Allah tak bagi kaya tu kat dia. Allah berganti dengan benda yang lain. Allah ganti dengan anak-anak yang soleh. Allah ganti dia boleh buat ibadat tiap-tiap hari. Allah bagi dia sihat. Allah bagi dia boleh qiyamul lail. Allah bagi dia anak-anak yang hafaz Al-Quran. Kelebihan-kelebihan yang tak boleh nak kira dengan duit. Faham tak? Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka buat apa? Sedekah kerana Allah. Nabi SAW kata dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya tidaklah sekali-kali kamu berinfak untuk mengharapkan redanya kecuali Allah akan menambah dan menaikkan darjatmu. Allah akan buat apa? Allah akan naikkan darjat orang-orang yang rajin sedekah. Tuan-tuan, saya petik satu kisah riwayat dalam kitab Imam At-Tabari kalau tak salah saya. Kisah seorang lelaki yang dia pergi Allahumma salli ala Muhammad beribadat selama 40 tahun. Beribadat, duduk di satu tempat ibadat selama 40 tahun. Salli ala Sayyidina Muhammad. Liza kata sangkut-sangkut, Ustaz, tuan-tuan yang lain okey ke? Kak Delima Merah, Laili Jali, faham, Faridah, Sulaiman, saya semua okey ke? Lain okey kan? Lain okey kan? Komen sikit. Kukut lain tak okey. Mai okey kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salli ala Muhammad, tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia beribadat selama 40 tahun. Buat ibadat non-stop selama 40 tahun daripada Bani Israel. Satu hari dia keluar tuan-tuan daripada tempat pengibadatan dia, dia terjumpa dengan seorang perempuan. Takdir pendek cerita, dia berzina dengan perempuan tersebut. 40 tahun buat ibadat all out, tak pernah duk kacau dengan dunia, tinggal dunia dia. 40 tahun buat ibadat, keluar daripada tempat ibadat dia, jumpa dengan seorang perempuan, berzina. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan cerita ni dia punya apa? Hasutan, bisikan syaitan ni kan. Akhirnya takdirnya dia berzina. Tapi orang baik, orang buat ibadat. Orang baik, dia menyesal. Allah, silaplah aku ni, pasal apalah aku buat macam ni, tak patut aku buat macam ni. Awallah aku buat macam ni. Dalam sallallahu alaihi Muhammad, takut dia. Dalam keadaan takut tu tuan-tuan, dia duduk gelisah, tak lalu nak makan, tak lalu nak buat apa, tiba-tiba ada seorang main minta sedekah kat dia. Tuan, saya lapar, boleh tak nak bagi makan? Minta makan sikit boleh? Dia tak lalu nak makan dah. Apa dia buat? Dia ambil roti yang dia duk ada, dua keping roti ni ada kat dia. Dia ambil, dia bagi orang tu, nak ambil lah. Dia pun dah tak lalu nak makan dah sebab duduk gelisah apa yang dia buat. Tuan-tuan, takdir cerita, dia meninggal. Buat baik 40 tahun, hujung usia zina. Nabi SAW sebut. Sebab tu hati-hati kita tuan-tuan. Kita yang duk tengok kuliah ni, duk ikut kuliah selalu menasihat kat saya juga. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu hujung kita lagu mana. Tak tahu. Boleh duk tengok kuliah tiap-tiap hari, boleh duk dengar nasihat tiap-tiap hari, duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, jangan duk rasa overconfident yang kita boleh ending macam ni. Nabi SAW sebut, salli ala sayyidina Muhammad, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu ila zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sungguhnya setiap orang pada kamu beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidup dia buat amalan ahli syurga aja. Salli ala sayyidina hatta ma yakunu bainahu ila zira', sehingga dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi nak masuk ni. Zira' ni satu hasta lagi nak masuk ni. Sikit lagi nak masuk syurga. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Ni kita takut ni. Lalu salli ala sayyidina Muhammad, kitab mai kat dia. Kitab apa ni? Kitab yang tercatat di Lauh Mahfuz. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka di hujung usia dia. Fayadkhuluha, lalu dia pun masuk neraka. Ini kita takut ni. Nabi SAW sebut, fa innamal a'malu bil khawatimiha, sungguhnya amal Allah kira di penghujung ni. Faham ni Ustaz? Kita takut tuan. Sebab tu jaga. Jadi orang warak. Warak ni sana, orang warak ni sentiasa hati-hati. Nak buat apa? Pikirlah. Kalau aku mati tengah buat ni, mati aku husnul khatimah ke su'ul khatimah? Tak tahu mati bila ni.
Ni nak pergi buat benda ni, nak pergi buat benda ni. Kawan telefon, jom kita pergi kat sini. Yang kita tahu, pergi tu tempat maksiat. Kalau kita nak buat tu, tahu tempat tu benda maksiat. Kalau aku pergi ni satgi mati ikut jalan satgi mati aku husnul khatimah ke su'ul khatimah. Ni kalau aku tengah buat ni kalau aku mati tengah buat ni mati husnul khatimah ke su'ul khatimah. Tak tahu. Maka kalau tak tahu tuan-tuan, lebih baik kita tinggal sebab kita takut waktu tengah buat yang tu Allah cabut nyawa kita. Yang tu kita tak mahu. Mana ni salih azhamat. Tuan-tuan, dia buat ibadat 40 tahun, hujung usia dia buat apa? Zina. Nanti dia dalam keadaan hujung dia berzina. Tuan-tuan, lalu bangkit depan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tengok tuan-tuan, dosa zina lebih berat lagi daripada pahala 40 tahun punya ibadat. 40 tahun punya ibadat, tuan-tuan, subhanallah, dosa zina tu lebih berat lagi daripada pahala 40 tahun. Allah menyesal lah, ya Allah, pasal apalah. Tuan-tuan boleh fikir lah, tengok. Tuan-tuan cuba fikir tengok. Kita ni umat Nabi Muhammad, Allah bagi kat kita apa? Amalan kita, tuan-tuan, ganda dia paling kurang 10 kali ganda setiap amalan kita buat. Satu amalan kita buat paling kurang gandaan dia 10 kali ganda kebaikan. Kalau sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada setengah daripada kebaikan kita buat Allah ganda sampai 700 kali ganda, macam sedekah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi dosa kita buat Allah kira satu jahat kita buat, Allah kira hanya satu dosa aja. Satu jahat Allah kira satu dosa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bahkan niat nak buat jahat Allah tak kira lagi. Niat nak buat baik Allah dah kira dah. Ahlan wa sahlan anak Amidi. Ahlan wa sahlan Ustaz Amidi Ar-Radhi. Ustaz Amidi ni anak kepada sallallahu alaihi wasallam Al-Fadil Syekh Zainul Asri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu subhanallah tuan-tuan, tapi patut dah umat Nabi Muhammad SAW pergi depan Allah, dosa banyak pahala sikit. Buat satu baik Allah kira paling kurang 10 kali ganda. Buat satu jahat Allah hanya kira satu dosa. Kalau nak bagi sama tu, dia kena buat 10 kali jahat baru sama dengan satu dosa, dengan satu pahala, dengan satu kebaikan dia buat. Tapi macam mana Nabi duk cerita dekat padang mahsyar ada umat Nabi Muhammad dosa banyak pahala sikit, dosa banyak pahala sikit. Ada yang jadi ashabul a'raf. Dan kita baca tafsir ashabul a'raf, tafsir Al-Quran, cerita tentang ashabul a'raf, disebut orang yang duduk ashabul a'raf ni satu tembok di antara syurga dengan neraka. Satu tembok syurga dengan syurga pun tak boleh masuk, neraka tak boleh masuk. Pasal apa? Pasal dosa dengan pahala dia sama banyak, level ngam-ngam. Macam mana boleh jadi ngam-ngam? Macam boleh jadi ngam-ngam? Satu jahat buat satu dosa, satu baik buat 10 kali ganda. Takkan dia buat sampai banyak macam tu punya jahat dia. Sebab apa? Sebab nak bagi Allah kira pahala tu, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak dapat Allah kira pahala tu dua syarat amal. Yang pertama, kata Imam Nawawi, perbuatan mesti sesuai tepat macam yang diajak oleh Nabi SAW. Maksud kena ada ilmu, bukan buat ikut-ikut orangnya. Pasal apa buat macam ni? Orang buat macam tu. Bukan macam tu. Dia buat tu dengan ada ilmu. Pasal apa aku buat? Ni dalil dia. Bagiannya. Yang kedua, ikhlas kerana Allah. Buat amal tu mesti ikhlas kerana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan pasal siapa-siapa, bukan pasal orang. Faham tak ni? Bukan pasal nak tunjuk ke orang ataupun kita buat tu sebab takut celaan orang. Buat tu semata-mata kerana Allah SWT. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Buat ibadat kadang-kadang susah nak dapat ikhlas. Orang tengok, nak tunjuk ke orang, nak orang appreciate, nak orang kata kita baik, nak orang kata kita bagus. Tapi dalam buat maksiat nampak ikhlas sungguh. Jangan. Dalam buat maksiat tak ada siapa suruh pun. Dalam buat baik nak kena orang suruh. Pi mayang tu, sa'a, pi mayang tu, sa'a. Nak kena suruh. Ni saya. Tapi dalam buat maksiat tak ada siapa suruh, buat sendiri-sendiri. Macam ikhlas. Lepas tu pula buat baik pula, kalau boleh jangan tunjuk ke orang, biar siapa pun tak tahu. Tak apa, kita buat nak ikhlas. Tapi dalam buat baik, kalau boleh nak semua orang tahu. Tapi dalam bab maksiat, kalau boleh jangan siapa pun tahu. Macam ikhlas. Ni takutnya subhanallah, yang kebaikan itu tak dapat pandangan,
yang kemaksiatan itu sangat dipandang oleh Allah SWT. Faham ni? Itu kita takut tau. Jadi logik tak? Mustahil tak umat Nabi Muhammad pergi depan Allah dosa banyak pahala sikit kalau keadaan macam tu? Itu yang kita takut. Faham tak ni? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi balik pada kisah kita tadi ni, pergi depan Allah tengok-tengok dosa zina tu lebih besar lagi daripada amalan dia 40 tahun. Habis dah, ya Allah, ruginya, Masya Allah, 40 tahun buat ibadat, 40 tahun buat ibadat, buang macam tu je disebabkan ending dia tak cantik. Allahu Rabbi. Tiba-tiba tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, ada satu amalan dia buat di hujung tu. Ada last dia buat amalan hujung tu. Apa amalan tu? Sedekah. Bagi orang makan. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Bagi orang makan. Tuan-tuan, rupa-rupanya subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, ambil pahala bagi orang makan tu, letak atas timbang lebih berat daripada 40 tahun punya amalan, tuan-tuan, menutup bahkan dosa apa ni zina dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa jadi macam tu? Seronok, alhamdulillah, akhirnya masuk syurga Allah. Pasal apa? Tuan-tuan, antara hablum minallah dengan hablum minannas. Dia buat 40 tahun ibadat semata-mata dia dengan Allah ya. Seorang dia dengan Allah. Tapi subhanallah, bila dia bagi sedekah tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dah mula buat hubungan salli ala sayyidina Muhammad sesama insan. Dengan sedekah yang dia bagi pada orang tu, mungkin orang tu pi buat ibadat, dia tumpang pahala ibadat kawan tu. Mungkin dengan sedekah yang dia tu bagi, subhanallah, saya sembah tuan-tuan, dia pi bagi pula kepada orang lain, sedekah pula kepada orang lain, dia tumpang pula pahala sedekah tu. Inilah sebabnya kita nak sedekah, nak tumpang pahala orang. Ni ada pelajar-pelajar tahfiz tempat kita ni, kita buat pengajian percuma. Salli ala sayyidina Muhammad. Budak-budak hafaz Quran free. Aira Armani, ini dia ni kitab saya guna ni, tafsir Ibnu Katsir. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau pikir-pikir charge lah 2-300 tak apa orang tak kata apa, setakat 2-300 orang charge sampai 500, 600, 700 pun ada. Ustaz ambil 250 pun orang tak kata apa Ada orang kata macam tu. Saya kata tak mau, tak apa. Tahu pasal apa? Bukan setakat saya. Ni sahabat-sahabat saya yang ikut live pada pagi ni, ni berapa ramai orang yang dah bagi infak, bagi budak-budak ni makan, dan depa hafaz Quran. Ni sahabat-sahabat saya duduk ni dalam Facebook, dalam Instagram ni. Berapa ramai ni sahabat-sahabat ni, tu masuk kakak tadi ni, salih alaihi wasallam, Kak Fadilah ke apa nama ni. Dan salih alaihi wasallam, yang bagi anak-anak tahfiz kita ni makan pada setiap hari, uruskan kehidupan depa. Depa buat amalan, depa baca Quran tiap-tiap hari. Daripada subuh sampai tidur 10:30 malam, ulit Quran, berapa huruf yang mereka baca. Mudah-mudahan pahala baca-baca Quran tu tahu pi kat siapa? Ni pi kat kita yang nak baca Quran malas balok liat ni. Ni lepas Ramadan ni tuan-tuan simpan Quran tak buka-buka lagi dah. Ni tumpang. Tuan-tuan boleh bayang pula satu hari nanti mereka jadi alim ulama pula, pergi mengajar orang apa semua, berapa ramai orang dapat manfaat Quran. Kita nak tumpang yang tu. Tu daripada sedekah-sedekah kita tu. Boleh faham tak tuan-tuan Ustaz? Bagi peluang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak? Faham tak? Tu kelebihan-kelebihan sedekah. Bukan semata untuk, bukan untuk orang. Allah sebut dah tadi. Kita baca dah ayat sebelum ni kan. Bukan untuk siapa-siapa. Kita sedekah bukan untuk orang. Ada orang miskin, kita bagi dekat dia RM100. Sini saya nak ulang balik apa yang saya sebut 2-3 hari lepas. Ada orang miskin, kita bagi dekat dia RM100. Tak mengubah pun kehidupan dia tuan-tuan dengan RM100 tu. Paling tidak dia belilah beras apa makan. Makanlah untuk hari tu. Tapi ubah dah hidup dia. Dah, dia macam tu lah. Tapi dia ubah siapa sebenarnya? Kita. Dia ubah kita. Ni. Sebab tu Allah kata apa? Bukan untuk orang. Semua kebaikan untuk kita balik. Jadi buat tu tuan-tuan bukan untuk orang sebenarnya, tapi untuk kita.
Dipaham tuan-tuan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi sambung kepada Allah Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga kan apa yang kamu suap ke mulut isteri kamu itu juga sedekah. Yang dia kata apa? Ustaz, saya ni cukup-cukup nak bagi makan kat keluarga saya je Ustaz, nak bagi kat orang tu tak ada lah lebih Ustaz, cukup-cukup kat keluarga saya. Dah, tu yang untuk isteri kita, yang untuk anak-anak kita, itu pun sedekah. Sedekah paling afdal ialah sedekah kepada Salli ala Sayyidina Muhammad, anak isteri kita. Salli ala Sayyidina. Sambung. Imam Ahmad berkata daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila seorang muslim yang memberikan nafkah kepada keluarganya untuk mengharap redha Allah, maka hal itu juga dikira sebagai sedekah. Bagi nafkah pada anak-anak isteri, itu juga sedekah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ni, Siti Fatimah Saleh, boleh beli kat Shopee. Faiz susu kami. Hamidah Osman, Hamidah Nipah, dua beradik nama sama, Hafidah Osman dengan Hafidah Nipah. Salli ala Sayyidina Liz Liza, Allahumma salli ala Sayyidina Azmil Ahmad, ahlan wa sahlan. Marini Abdul Rahman, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Inta Hafiz, ya. Sambil dengar ilmu dapat juga belajar cakap Kedah. Muhammad Iqmal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safis Sahlan, ahlan wa sahlan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maliha Umar, Ustaz nak tanya sikit, kalau kita buat sedekah subuh, tabung subuh setiap hari, kemudian duit dalam tabung tu kita ambil nak tukar duit dan sedekah balik ke dalam tu, boleh ke Ustaz? Anak nak pergi sekolah contoh, duit dekat dalam tu, kemudian Salli ala Sayyidina Muhammad nak tukar duit RM1, nak tukar janji RM10 sama-sama, tak apa, tak ada masalah apa kan. Jangan duk pergi korek tabung tu, pergi bayar motor ya. Ni sebab tu suruh balut elok-elok sikit, bubuh selutik tebal-tebal sikit, kali harap sangat. Ni rasa macam short je bulan ni, duk punggah tabung tu, lepas tu dia duk kata apa, sedekah untuk ahli keluarga. Ni Abang Aris, ahlan wa sahlan. Pak Aris, terima kasih Pak Aris, tak pernah miss kita ni, daripada Indonesia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ida Nur Syima tak sempat catik, tak apa, nanti hujan lebat. Okey, Allahumma sayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan hujan itu menjadi manfaat untuk kita insya-Allah. Kak Dayang pi kayu basikal ke lagi? Insya-Allah. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Yazid bin Abdullah bin Uraib Al-Maliki, daripada ayahnya, daripada datuknya, mengatakan Rasulullah bersabda, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatin falahum ajruhum 'inda rabbihim. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Diturunkan berkenaan dengan pemilik kuda, yakni yang dipakai untuk berjihad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Habashi As-Sya'ni meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, daripada Ibnu Abbas, beliau berpendapat bahawa salli ala Sayyidina Muhammad, ayat ini berkenaan dengan mereka yang memelihara kudanya untuk berjihad di jalan Allah. Athar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Kemudian dia mengatakan bahawa hal serupa juga diriwayatkan daripada Ibnu Umamah, Abi Umamah, Sa'id bin Musayyib dan Makhul. Ibnu Abi Hatim dan riwayat lain berkata daripada Ibnu Jarir, daripada ayahnya, mengatakan bahawa Ali mempunyai 4 dirham. Okey, ini kisah dia kisah di sebalik dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ali mempunyai duit 4 dirham. Kita dah kira dari tu, 1 dirham lebih kurang apa? Sekok ayam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Dia kata, macam mana cerita orang masuk syurga padahal tak kiamat lagi? Dia iklan dia panggil. Dan Allah ceritakan kisah-kisah orang masuk syurga, kisah-kisah orang buat amalan akhirnya dimasukkan dalam syurga. Pasal apa cerita-cerita ni semua keluar ni? Cerita-cerita ni dia panggil apa? GZ iklan. Macam kita tengok salli ala Sayyidina Muhammad, The Avengers,
Nak. End game tu habis dah, tak ada game lah. Kalau ada lah satu lagi Avengers, cerita Avengers yang nak keluar kata ni bulan Disember nanti, akan keluar bulan Disember nanti. Ni lah ni dia tunjuk dah. Dia tunjuk dah. Udah cerita ke? Tak cerita lagi. Bila cerita ni? Bulan Disember tu. Ni dia tunjuk ni. Tunjuk ni iklan. Supaya apa? Supaya kita semangat nak pergi tengok, supaya macam itulah tutup guru saya cerita. Saya lihat zaman Allah cerita tentang orang masuk syurga, cerita tentang orang masuk neraka, cerita tentang ashabul a'raf, orang duduk di antara syurga dengan neraka, cerita tentang azab dalam neraka, cerita orang ni kena macam tu, cerita Nabi SAW lalu tengok orang tu kena macam tu, tengok dalam kisah Isra Mi'raj. Tu dah kenal kata lagi tu. Iklan kat siapa? Kat kita. Supaya kita boleh mengambil pengajaran. Aminuddin Azmin Waalaikumsalam, tak rindu Masjid Binjai Penang ke Ustaz? Kenal siapa ni? rindu semua nak pergi masjid nak ya. Pintu Sabak yang nak baca, nak tak boleh pergi lagi kan. Nanti kita pergi. Kita buat online saja. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad kisahnya. Ali mempunyai 4 dirham. Kemudian dia menginfakkan 1 dirham pada malam hari, 1 dirham ketika siang hari, 1 dirham yang lain diinfakkan secara sembunyi-sembunyi, 1 dirham lagi diinfakkan pada siang hari, secara terang-terangan. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak? 4. Dia nak ambil setiap waktu yang Allah sebut tu untuk infak. Allah sebut apa? Siang, dia infak siang. Allah sebut malam, malam. Allah sebut sembunyi, dia infak sembunyi. Allah sebut terang, dia infak terang. Pasal apa? Pasal Allah sebut semua. Ni nak cerita orang mencari kelebihan. Takut kot apa ni, ada dalam hari Jumaat ada satu waktu yang makbul doa. Hari Jumaat tu, dalam hari Jumaat ni ada satu poin, satu titik yang kalau siapa doa waktu tu tepat pun Allah akan mustajab doa dia. Tahu ulama-ulama buat macam mana? Ulama buat hari Jumaat hari ni dia buat amal daripada 12 tengah malam sampai sallallahu alaihi Muhammad, daripada tengah malam sampai subuh. Jumaat depan pula dia beramal daripada subuh sampai tengah hari. Jumaat lagi satu, sallallahu alaihi Muhammad, dia buat amalan daripada tengah hari tu sampai maghrib. Jumaat lagi satu tu, dia buat amalan daripada maghrib tu sampai tengah malam. Sis Aida, Waalaikumsalam, daripada Singapura. Alhamdulillah, sahabat-sahabat daripada Singapura. Sallallahu alaihi Muhammad, nanti saya pergi Singapura, kita jumpa kat sana. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, faham tak? Dia nak cari waktu tu, dia tak mau ada satu tempat pun yang miss. Ni apa yang dibuat oleh sahabat Nabi SAW. Dia buat, dia 4 dirham dia ada, dia infak malam satu, dia infak siang satu, dia infak terang satu, dia infak sembunyi satu. Pasal Allah sebut semua 4 benda tu. Subhanallah. Maka berkenaan dengan kejadian ini turunlah firman Allah Ta'ala, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatin. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari, siang hari, sembunyi dan terang-terangan. Asar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir daripada jalur Abdul Wahab bin Mujahid. Riwayat ini lemah, akan tetapi di tempat lainnya Ibnu Mardawi meriwayatkan daripada Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa ayat ini berkenaan dengan Ali bin Abi Talib. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Wan Nur Huda tanya, Ustaz, lepas sedekah baru kita niat sampaikan pahala pada siapa-siapa yang kena nak, bolehkah macam tu? Ke kita kena niat sebelum sedekah? Kadang tak sempat niat, nampak dan terus saja serah. Macam mana pun tak apa, Allah tahu. Nak kira, salli ala Sayyidina Muhammad, amalan-amalan kita tu, Allah tahu nak kira macam mana. Sebab tu ada istilah betulkan niat. Mula-mula tu betul dah niat dah. Dia buat amalan tu mula-mula betul dah niat dah. Lepas-lepas dia bagi, lepas-lepas dia buat semua, tiba-tiba orang pekat-pekat duk puji kat dia. Hang ni bagus lah, anak siapa lah, Allah teriak. Kita pun mula macam Allah, dia macam jalan pun rasa atas angin lah. Dan salih alaihi Muhammad, macam apa? Dia panggil apa? Lari niat dah. Lepas tu betulkan balik niat dah. Betulkan balik. Astagfirullahaladzim, tak betul aku buat betul. Faham ni? Benda tu bila berlaku selepas daripada kita melakukan amalan tersebut. Betulkan kembali niat. Tadi bagi wakaf tu untuk siapa tu? Allah tak.
tak teringat pula dengar-dengar kuliah ni, saya niat tadi yang saya bagi tadi, yang tu pahala dia bagi kat untuk mak saya lah. Boleh? Boleh, tak ada masalah Pak. Boleh faham dah? Salli ala Sayyidina Muhammad. Di Pahmiko Hikmah PKPB macam-macam ilmu agama disampaikan ustaz-ustazah, indahnya nikmat Allah. Ni orang yang melihat kebaikan-kebaikan daripada musibah yang berlaku. Ajar diri untuk betulkan niat. Betul kata Umi Ija. Masya-Allah. Umi Ija ni duduk mana? Duduk mana baru Kedah kah? Rupanya Umi Ija ada Instagram. Saya Wan Nur Huda. Oh baik Ustaz, terima kasih. Seronoknya dipermudahkan Siti Fatimah Saleh. Salli ala Sayyidina Muhammad. Pok Jid, Assalamualaikum, nak tanya, selepas sujud kita baca surah Qul Huwallah. Lepas sujud baca surah Qul Huwallah sekali, apakah batal lepas sujud ke waktu sujud? Tolong betulkan soalan sebab nak tahu. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Mana dia? Ada soalan tanya. Pelangi sepi tanya. Oh, sepinya pelangi ni, subhanallah. Assalamualaikum Ustaz, saya buat sedekah tapi bila orang tanya pada saya kata ada hamba Allah yang bagi. Adakah berdosa saya katakan macam tu? Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil apa? Dia panggil bukan menipu. Dia panggil apa? Apa bahasa dia? Saya panggil helah. Helah pasal apa? Helah supaya dia nak jaga hati dia. Dia nak jaga hati dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, inilah hari pertama ke Azibah tanya? Tak dah. Bukan, dah berapa hari dah. Jadi salli ala Sayyidina Muhammad, Azibah ikut setiap hari, pasal setiap hari kita akan baca 5 ayat daripada Quran untuk pastikan kita setiap hari baca Quran, dan kemudiannya salli ala Sayyidina Muhammad kita akan baca satu tafsiran daripada salli ala Sayyidina Muhammad surah. Dan kita harap nanti kita nak khatam Quran 30 juzuk dengan tafsir. Tu yang kita harap tu. Jadi tuan-tuan boleh salli ala Sayyidina Muhammad, tolong ikut tiap-tiap hari supaya kita boleh baca Quran dan kita boleh baca. Jangan miss. Kalau kita miss, rugi. Kita miss. Esok dah masuk. Dari esok masuk surah lain pula dah. Esok masuk ayat lain pula dah. Oh, dah miss dah satu. Kalau boleh tiap-tiap hari kita ikut supaya kita tak terlepas daripada satu surah, satu ayat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, firman Allah Ta'ala, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhan mereka, yakni mereka akan mendapatkan pahala ketika hari kiamat atas apa yang mereka lakukan, yakni berinfak untuk ketaatan kepada Allah. Firman Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tafsir ayat ini sudah kami jelaskan sebelumnya. Jadi insya-Allah tuan-tuan selesai ayat 274. Insya-Allah esok tuan-tuan ikut lagi, kita akan sambung ayat ke 275. Ayat ke 275. Setiap hari pukul 6.30 pagi tuan-tuan tak payah suruh dah. Tuan-tuan siapkan dengan Al-Quran. Siap dengan Quran, kita akan baca Quran sama-sama. Ustaz Nu'man Bashir Salli ala Sayyidina akan baca Quran, kita akan ikut baca Quran itu sama-sama. Kemudian kita akan ambil satu ayat daripada surah, daripada ayat tersebut untuk kita baca tafsiran dia. Boleh nak? InsyaAllah. Tuan-tuan, esok kita akan sambung lagi Salli ala Sayyidina perbincangan berkaitan dengan riba. Dengan riba insyaAllah. Jadi saya Salli ala Sayyidina ucap terima kasih pada semua sahabat yang sudi untuk mengikuti kuliah pada hari ini. Kak Latifah B tanya tentang check COVID-19. Salli ala Sayyidina, batal puasa tak? Pasal dia dah cucuk sampai ke dalam lubang hidung ni. Jadi ulama duk khilaf. Sebagian ulama sebut batal puasa pasal dia dah masuk melepasi daripada tulang ni. Melepasi daripada tulang ni. Namun sebahagian yang lain ada yang tuan-tuan boleh search dalam Salli ala Sayyidina internet, ada ulama yang menyatakan bahawa tidak batal puasa. Wallahu a'lam.